Okey, sekali Agong Sikit, lah. 3 ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Berkaitan dengan pakar perunding 12 daripada Malaysia, 4 daripada antarabangsa, 1 daripada Korea, 1 daripada Indonesia. Saya mendapat maklumat dalaman bahawa ada satu lagi perunding yang telah digunakan oleh kementerian, iaitu pakar perunding termasyhur di dunia ini, McKinsey. Mana nak sebutnya? Okey, soalan tambahan saya kepada itu sebab yang Berhormat tak sebut tadi ialah bahawa laporan ini amat sulit. Laporan yang bertajuk Education System Review Malaysia ini diterbitkan oleh McKinsey pada Mac 2012 mengikut maklumat saya, dan kementerian hanya mengeluarkan 12 salinan sahaja. Dan laporan ini cukup kritikal tentang keadaan pendidikan dalam negara kita ini. Jadi oleh kerana saya ingin bertanya seterusnya, berapa juta ringitkah yang kita bayar kepada McKinsey ini? Dan kalau bayarannya tinggi dan laporannya baik dan menyeluruh, kenapa tidak laporan itu diedarkan seluas mungkin untuk menjadi bahan pengetahuan kita bagi kita menyumbang ke arah pembaikan sistem pendidikan kita yang ada sekarang ini? Terima kasih. Saya sikit saja, Timbalan Menteri, saya juga mau membangkitkan perkara yang Tumpat bangkitkan, tetapi saya balik kepada yang dibangkitkan oleh Arau sebentar tadi. Sementara saya juga memahami ya keperluan melibatkan pelbagai tokoh daripada segala bidang, kerana education ini pada akhirnya mestilah ada dimensi the supply side and the demand side ya. Jadi saya boleh faham why Tony Fernandez ke siapa yang lain itu, kerana ia menyangkut tentang di marketability dan di demand side. Cumanya yang saya mahu pastikan juga, kerana dia dikatakan sebagai dasar pendidikan negara, maka pada akhirnya ia mesti menggarap persoalan dasar itu, dan di situlah mungkin tokoh-tokoh korporat ini dia kurang dari sudut itu, tetapi pada dasar itu yang hendak dipertegaskan, apakah ianya ya akan kembali menegaskan apa yang sudah baik yang sudah ada, ataukah ia akan menjadi terlalu market driven, terlalu utilitarian. Itu perkara yang kami risaukan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya baru nak sampai chapter tu baru tak habis lagi. Tadi yang warga negara Indonesia dia bukan ahli panel bebas. Dan seorang lagi adalah penasihat khas Menteri Pendidikan Ontario, iaitu 4 orang. Yang memang benar, ini adalah di peringkat atas di mana kita ada panel bebas. Kita ada 2 lagi layer yang ingin saya maklumkan. Untuk kita mengadakan satu majlis dialog secara besar-besaran, setakat ini 10,383 orang telah menghadiri dialog nasional. Okey, setakat ini. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya, kita ada 17 perbincangan meja bulat secara khusus dengan stakeholders. Dan setakat ini kita telah habiskan 14 negeri, ya. Tinggal 2 lagi tempat. Dan inilah dua kita termasuk juga Putrajaya dan Labuan dan sebagainya. Jadi 2 lagi tempat nak kita selesaikan. Saya yakin dalam tempoh yang terdekat ini kita akan mendapat mengutip suara seberapa ramai yang boleh, ianya pasti melebihi 12,000 ya, mengikut jangkaan kita. Dan apa yang saya nak maklumkan, semasa dialog ni kita ada panel dialog di mana mantan ketua pengarah sendiri, Tan Sri Wan Zahid, Tan Sri Ali Muddin, timbalan ketua pengarah mantan-mantan yang bersara ni, kita mempelawa mereka balik. Macam mana mereka boleh membantu kita untuk mencerap perkara-perkara yang disampaikan oleh stakeholders, kerana jargon itu boleh difahami oleh orang-orang tokoh-tokoh dalam sistem pendidikan. Maka dia bukan semata-mata kita memberikan input dinilai oleh panel bebas. Tidak. Semasa dialog ini, dianya dibuat secara teratur, dicerap satu persatu, walaupun pandangan berlainan. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, barangkali ada yang tak berapa ambil tahu, ataupun mungkin ada yang menganggap kenyataan itu secara jemputan terbuka. Yang amat berhormat, Timbalan Perdana Menteri ketika menjawab soalan pertama pada 18 hari bulan itu telah mengajak semua ahli dewan, siapa-siapa yang ingin menyertai dialog nasional, bolehlah ambil memang dibuat pelawaan secara terbuka. Dan saya ingin mengatakan semasa pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 29 hari bulan April di PICC juga, pelawaan yang sama
juga ditujukan kepada semua rakyat Malaysia. Jadi kalau Yang Berhormat mengatakan kita tak jemput, kita benarkan sesiapa saja. Kalaulah kita nak berbincang secara meja bulat, ianya perlu melalui Rustia dan kita akan aturkan tarikh yang sesuai. Tak ada sekatan kepada sesiapa untuk menghadiri majlis dialog kerana ianya merupakan konsep town hall ataupun satu perbincangan secara terbuka. Jadi ini adalah dari segi panel dialog nasional. Dan kita ada satu lagi, di mana satu syarikat yang diberi tanggungjawab untuk, iaitu McKinsey. Syarikat ini adalah satu perunding antarabangsa yang mana dia diberi satu tanggungjawab untuk menilai setiap satu sama ada makmal yang kita anjurkan itu mereka kena hantar pakar dengar semua. Termasuk juga apa yang telah dicerap, kita perlu ada pihak yang follow through dengan izin, melihat rasionalnya bagaimana perkara itu boleh dipertimbangkan dan sebelum perkara itu diangkat kepada panel bebas untuk dibuat perbincangan secara terperinci. Dalam konteks ini ingin saya mengatakan di sini bahawa peranan McKinsey ini bukan semata-mata mereka ini sebagai perunding biasa. Blueprint yang akan dikeluarkan sebagai dokumen pertama dan disusuli pula dengan satu roadmap, dengan izin. Ini adalah dua dokumen penting yang bakal dilahirkan. Jadi saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia, sebenarnya perkara ini sedang berlangsung di mana kita kena habiskan dulu dialog nasional. Dan selepas itu kalau ikut perancangan kita bulan Ogos atau September, kita akan dapat melihat rumusan awal apa yang telah dikutip, apa yang telah dicerap oleh jawatankuasa ini, apa yang telah dipertimbangkan. Jadi saya rasa ianya tidak semata-mata berpandukan kepada pandangan beberapa tokoh korporat. Ianya merangkumi semua aspek, termasuklah tokoh pendidikan dan daripada semua pihak, daripada pihak antarabangsa juga kita melihat. Dan kita mengharapkan sistem pendidikan kita dapat dikaji secara betul-betul, secara mendalam dan ianya dapat dilihat dari perspektif yang lebih global dan bukan semata-mata kita membuat pindaan atau perubahan dari segi satu dua perkara yang perlu ditambah baik. Ya. Boleh sikit. Saya rasa yang pertama saya terpaksa pisahkan pengoperasian dan perniagaan seseorang dengan peranan beliau sebagai ahli panel bebas. Itu pertama, ya, kita melihat perkara ini lebih rasional. Kedua, saya tidak ingin bagi komen apa yang telah diucapkan oleh Yang Berhormat kerana saya lebih memokus kepada peranan sebagai Timbalan Menteri untuk jawab soalan secara khusus dalam soal ini. Apapun, panel bebas ni mempunyai latar belakang yang berlainan dan kita mahu satu adunan idea daripada semua pihak supaya kita dapat mendengar pandangan yang berlainan walaupun mungkin ada personality yang berlainan, ada yang dianggap kontroversial. Tak apa, kita dengar pandangan tersebut. Akhirnya perkara ini akan diangkat, akan dibawa kepada kabinet dan kita bincang sama-sama dan kita mencari atau kita akan melakar roadmap kita sama-sama, ya. Itu penting. Sekejap. Terima kasih Datuk Tan Sri Pengurusi dan sahabat saya Timbalan Menteri. Cuma saya nak verify dengan izin beberapa maklumat yang ada di tangan saya. Bolehkah beritahu dalam Dewan ini apakah terms of reference consultant McKinsey ini? Okay. Saya tidak menafikan perlunya ada satu konsultan, ya. Tetapi dalam konteks kita nak review balik dasar pendidikan kita, sudah tentu kita mahukan acuan kita. Dan kemudiannya tentang public hearing yang akan diadakan ke seluruh negara ini, juga terms of reference-nya, adakah dia akan diadun dengan semua pandangan atau saya bimbang nanti kementerian dah ada action plan dah. Jadi yang public hearing itu hanya untuk show saja. Jadi itu yang saya rasa kita harus benar-benar verify apakah peranan masing-masing supaya objektif untuk kita review itu tidak lari daripada matlamat asalnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Timbalan Berhormat. Menteri, sikit aja. Sini, sikit. Saya baru nak Saya nak minta kepastian. okey. Panel penilai tadi ni nak nilai yang ada dah ataupun yang nak buat. Kalau yang nak buat tu belum ada lagi kan. Jadi minta kepastian. Okey. Yang pertama, saya ingin memaklum kepada Dewan
bahawa McKinsey ini adalah perunding yang kita lantik dan ianya bukanlah semata-mata satu syarikat sahaja. Dan kita telah menguraikan, memperihalkan perkara-perkara yang perlu dilakukan, termasuk pertama, perancangan awal. Bagaimana kita nak mulakan flow kita untuk kita menghala ke hala tuju kita, iaitu menghasilkan roadmap. Dalam soal ini, pertama pembayaran dari segi bantuan kepakaran penyediaan blueprint dan roadmap. Yang ini blueprint development support, di mana jangka perlu sekurang-kurangnya 15 minggu untuk pakar-pakar lebih daripada 12 orang untuk melihat dan semua perkara yang telah dicerap dalam makmal, dalam dialog dan sebagainya, dan pandangan daripada panel bebas ini. Jadi saya rasa ini satu adunan idea daripada pelbagai pihak, itu pertama. Dan bayaran bantuan kepakaran dalam perancangan kajian semula, iaitu delivery planning support, 15 minggu lagi. Ini dua perkara yang saya rasa tebal juga dalam terms of reference yang kita kenakan pada syarikat ini. Tapi sudah pasti setiap projek atau aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Kementerian PMO ataupun pihak panel dialog ni, mereka kena hadir dan makmal tu mereka terpaksa duduk mendengar apa pandangan itu. Saya rasa ini chapter ni saya rasa saya dah bagi satu gambaran jelas. Boleh bagi sikit.